menghasilkan diri kita daripada kesibukan pekerjaan harian, kita dengan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi muhasabah nafs, kita muhasabah diri kita. Mungkin kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memerlukan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi orang yang berjuang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diuji dengan pelbagai ujian daripada segenap penjuru. Mai pergi, mai ke kanan, mai ke depan, mai ke belakang, dengan fitnah, dengan macam-macam perkara, dengan pelbagai ujian dan cubaan. Kita kena mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu. Dalam kita bermusnah, kita bertafakur melihat kebesaran Allah Subhanahu. Lalu kita kena selalu tengok nikmat-nikmat Allah Subhanahu kepada kita. Syukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bertafakur akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa diri ini hina, yang tidak punya apa-apa. Yang ada pada kita ni semua pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kena dan membuktikan. Tangan yang kita ada pinjaman daripada Allah. Mata yang kita melihat pinjaman daripada Allah. Harta yang kita ada banyak rezeki ke pinjaman daripada Allah. Suatu hari nanti kita akan tinggalkan segala-galanya. Dan masuk dalam buku, habis dengan kain takapan, kain kapan mulai, itulah yang kita itu pun akan bantu di mata oleh Tuhan. Dengan semua badan kita semua akan hancur. Yang hanya dipinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita selalu ambil ruang masuk untuk kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam ilmu kita bagi ilmu tasawuf, kita mengaji membersihkan diri kita. Ibnu Taimiyah kata dia bagi ilmu suluk. Kalau kita atau lagi kelantan, ada kadang-kadang dia mau suluk kat bawah, masuk liang lahat duduk situ untuk menghasilkan diri sejak mengisapi diri ini macam mana mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam hal yang lain yang ada yang terkeliru, seperti sesetengah pihak yang muslah terus. Maksudnya dia menghasilkan diri itu daripada masyarakat. Duduk di gua-gua ni atau mungkin sama datang campur dengan masyarakat. Jadi dia berzikir cara yang tidak menepati syariat. Sebab itu bukan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ada masanya Nabi SAW muslah menghasilkan diri, dan ada masanya Nabi SAW berjihad di dalam Allah SWT. Ada masanya Nabi SAW berdakwah kepada masyarakat. Ada masanya Nabi SAW berniaga. Ada masa Nabi SAW jumpa orang. Ada masa Nabi SAW berusaha menghasilkan diri, mengingati, mengisafi diri, menghafal diri, mengingati akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uzlah ataupun khalwah serupa ubat. Mereka pakai ubat ini kita boleh overdose ataupun keluar tu kita akan berkesan. Kalau overdose dia akan jadi kemudahan. Orang yang kadang-kadang semua orang yang kalau kita tengok macam agama lain, agama Hindu contohnya, mereka boleh duduk bertapa atas lama-lama. Satu ketika itu kan itu seorang budak nama apa, Roji ke apa orang, dia duduk umurnya 15 tahun ke 16 tahun, hidup bertapa lama sampai ada National Geographic ni datang ambil gambar dia, ambil video dia selama beberapa minggu. Nak tengok jadi betul-betul betapa apa ataupun cerita orang. Di kamera ni tak dia tu tunjuk memang dia tak keluar pun daripada tempat pertapaan dia. Sikit pun tak keluar, makan pun tidak, minum pun tidak. Jadi cara yang tidak betul. Maksudnya dia menghasilkan itu daripada masyarakat, tidak terlibat dengan masyarakat. Ini tidak
sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Seterusnya, dalam muka surat 65, tiba-tiba pada suatu malam yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia menerima wahyu pertama di Gua Hira, iaitu pada 17 Ramadan dalam tahun ke-41 daripada kelahiran, bersama 6 hari bulan Ogos 610 Masehi. Malam yang amat bersejarah dengan seluruh alam, di mana Nabi SAW dalam keadaan jatuh tengah dikunjungi oleh malaikat Jibril dengan berkata kepadanya, "Iqra." Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak tahu membaca. Kemudian dia memeluk Nabi sehingga terasa berat. Kemudian dia melepasnya dan berkata pula, "Iqra, bacalah." Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak tahu membaca. Kemudian dia memeluk semula seperti mulanya. Kemudian melepasnya dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling kuat. Mengajar dengan perantara al-qalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Suratul Alaq ayat 1-4. Itulah wahyu yang pertama diturunkan dan detik pertama dalam sejarah kenabian. Sesungguhnya penerimaan wahyu itu menjadi asas yang terbina di atasnya hakikat agama Allah Subhanahu wa taala, yakni segala perkara akidah, hukum hakam syariatnya yang membezakan di antara rasul dan manusia biasa, di antara agama Allah yang syumul dengan ajaran ciptaan manusia, di antara rasul yang bergerak dengan hidayah Allah dengan kelentangan yang tidak mendapat apa-apa pun. Oleh kerana ia peristiwa luar biasa, maka Rasulullah SAW menerimanya dengan perasaan yang cemas dan tergesa-gesa pulang. Tiba-tiba terdengar suara dari langit, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Hai Muhammad, kamu adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Maka apabila baginda mengangkat kepala dan tiba-tiba baginda melihat malaikat Jibril merupakan dirinya sebagai seorang lelaki, kedua-dua belah kakinya sampai ke ufuk langit, dan kemana sahaja Rasulullah SAW paling baginda melihatnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW merupakan asas kepada sumber kepada keimanan, kepada kepercayaan. Jadi peristiwa ini sangat penting. Inilah yang membedakan ajaran yang sebenar dengan ajaran yang salah. Jadi fasa peristiwa wahyu ini benda yang sangat penting. Kalau tak turun wahyu, Islam tak ada. Jadi penting fasa pertama, peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Peristiwa yang sangat penting yang ada setengah orientalis menggunakan peristiwa ini untuk menjadi titik kepada nak merosakkan akidah Islam. Dia mula dia kata wahyu ni bukan Nabi dapat daripada Jibril, tapi sebab Nabi duduk lama dalam gua, berfikir banyak, lama kan setahun ni, Nabi pun reka tulis ayat, buat ayat Quran,
kita sebagai orang Islam, kita wajib yakini dan peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kepada Nabi SAW menerima wahyu dari Allah SWT semasa bermusnah di dalam Gua Hira ketika itu, didatangkan seorang malaikat yang membawa Nabi SAW untuk Nabi SAW membaca. Iqra, baca. Nabi SAW kama ana biqari'in belum lagi sekali. Iqra, ma ana biqari'in, aku tidak boleh membaca. Sehingga kali ketiga malaikat Jibril alaihissalam membacakan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama sampai ayat yang keempat daripada suratul Alaq. Jadi inilah sejarah yang kita kena hayati dalam kehidupan kita. Kerana bila orientalis berjaya meragukan wahyu ni, habis maksudnya syariat pun akan ragu, akidah pun akan ragu, akhlak pun akan ragu, habis dia berkawin semua. Jadi yang ni wahyu ni, peristiwa wahyu merupakan peristiwa yang sangat penting yang menjadi impak yang besar kepada kita sebagai orang Islam. Jadi episod yang berlaku dalam peristiwa wahyu ni menafikan tuduhan jahat para orang barat. Dia kata tuduhan, dia tuduh Nabi SAW berfikir kuat sebab membencikan orang Quraisy yang menyembah berhala. Dia kata Nabi SAW belajar daripada pendeta Bahira. Katakan umur berapa tahun tadi? 12 tahun kan dia ikut Abu Talib pergi ke Syam, kemudian jumpa dengan pendeta Bahira daripada Syam. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan tuduhan yang ketiga, dia kata Nabi SAW ada penyakit saraf, penyakit otak, mental, tak betul. Orang gila yang berfikir di luar daripada kebiasaan kita. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Nabi SAW yang kita cintai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha merasa bimbang terhadap suaminya. Setelah beberapa hari tidak pulang, maka tak utusan mencarinya. Tiba-tiba Nabi SAW pulang ke rumah dengan keadaannya gemetar dan berkata, Zammiluni, selimut kamu. Sehingga Nabi bertenang dan menceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang telah berlaku dan merasa bimbang. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menegaskan dengan penuh semangat, kalla wallahi la yuhdika Allah abadan, innaka la tasilur rahimah wa tahmilul kallah wa taksibul ma'lumah wa taqrib dhaifah wa tu'inu ala nawaimil haqqi. Tidak sekali-kali demi Allah, ia tidak akan mensia-siakan kamu, karena kamu adalah orang yang menghubungkan keluarga, mampu memikul beban, menolong orang yang tidak berada, memuliakan tetamu, dan menolong orang-orang yang ditimpakan kemalangan. Ini peranan seorang isteri kepada baginda Nabi SAW. Apabila Nabi SAW balik daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan, satu peristiwa yang sangat menakutkan, sangat membentukkan, sehingga Nabi SAW kata, aku ni kena ganggu dengan jin, ganggu dengan makhluk halus yang datang kepadaku, yang tiba-tiba datang memeluk aku, mungkin cakap macam ni, cakap ni. Dan seorang isteri yang penyayang, isteri yang hebat, yang bersama-sama dengan Nabi SAW, menjadi muji Nabi SAW dan memberikan kata-kata semayang kepada Nabi SAW. Nabi, wahai Muhammad, kau bukan aku, kau tak akan disia-siakan oleh Tuhanmu. Engkau adalah orang yang sangat baik, orang yang sentiasa wasil arham, yang menghubungkan keluarga, yang mampu memikul beban, seorang orang yang hebat, orang yang menolong orang yang susah, orang yang memuliakan tetamu. Allah Subhanahu wa taala tidak
Sepupunya Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ini seorang pendeta yang tahu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu tentang akan ada nabi akhir zaman. Dan ini antara bukti bahawa apa yang berlaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan yang direkod oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia duduk dalam gua, dia rekod sendiri agama Islam, akan dia balik rumah dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan yang gementar, tak ada suara, dan minta ditendangkan oleh isteri bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara bukti bahawa bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengekor ajaran agama Islam. Dia mengenali kebenaran dan betapa buruknya jahiliyah. Oleh itu dia tidak merasa cemas dan takut dari apa yang berlaku, kerana orang yang seperti suaminya tidak boleh dirasuki syaitan untuk mendapat penjelasan yang lebih tepat. Lalu ia mengambil pakaiannya dan terus pergi ke rumah Waraqah bin Nawfal untuk mendapatkan kepastian. Apabila mendengar cerita mengenai apa yang berlaku itu, Waraqah ketika itu ia menganut agama Nasrani dan banyak membaca kitab-kitab ilmu, menegaskan kepada mereka, Qudusun walladhi nafsu Waraqah biyadihi la'in sadaqtani ya Khadijatu laqad ja'ahunna rusu al-akbar alladhi kana ya'ti Musa wa innahu lanabiyyun hadhihi ummah. Surah Al-Isra. Maha suci Tuhan, demi Tuhan yang diriku ada di dalam genggamannya. Percayalah kepada wahai Khadijah, sesungguhnya ia dikunjungi malaikat Jibril yang pernah datang menemui Nabi Musa AS. Sesungguhnya ia Nabi Muhammad ini, katakanlah kepadanya, tetapkan hati, jangan bimbang. Lalu mereka pulang ke rumah menceritakan kepada Nabi SAW apa yang dinyatakan oleh Waraqah bin Nawfal. Jadi ini yang berlaku ketika Nabi SAW kali pertama menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah merungkai segalanya, merungkai apa yang menjadi kerisauan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa wahyu merupakan peristiwa yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita teladani. Suatu peristiwa yang istimewa yang menjadi titik tolak kepada ajaran Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam pertemuan kita pada malam ini, dan insya-Allah pada bulan hadapan sambung lagi bagaimana tentang wahyu menjadi satu keistimewaan. Kemudian mungkin kita melihat sedikit setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pada umur 41 tahun, apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan boleh menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan ini, untuk kita menjalani perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sayangi dan cintai. Mohon ampun dan maaf ada berbicara yang tersilap, tersalah. Mohon ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah.